Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, yakni Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya. Idh qarraba qurbana, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan suatu sembahan kurban. Fatuqabbala min ahadihima, lalu diterima kurban salah seorang di antara keduanya, yakni kurban Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang lain daripada yang lain, yakni kurban Qabil. Qala la aqtulannaka, berkata Qabil, demi sesungguhnya aku akan bunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, jawab Habil, hanya sahaja Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Selesailah bicara Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa AS. Selesai apabila mereka ini dihukum di padang pasir dengan sesat, kebingungan selama 40 tahun. Disebabkan mereka tidak mematuhi perintah Nabi yang diutuskan kepada mereka. Perintahnya masuk Al-Ardul Muqaddasah, bumi suci. Selepas itu ayat ini pula nak bicarakan tentang kisah Qabil dan Habil. Kisah Qabil dan Habil yang kedua-duanya merupakan anak kepada Nabi Adam AS, yang juga melanggar perintah bapaknya. Langgar perintah bapaknya Nabi Adam AS, lalu berlaku suatu peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi ini. Akibat daripada langgar perintah bukan saja Nabi tetapi bapaknya. Kalaulah anak boleh langgar perintah bapa untuk keselamatan mereka dan untuk keselamatan manusia seluruhnya, maka apalah Bani Israel dengan Nabi Musa hanya satu bangsa, bukan ada hubungan adik-beradik, hubungan keturunan, tidak ada. Jadi semuanya ini, ayat ini, kisah ini mempunyai hubungan dengan kisah yang terdahulu, iaitu pelanggaran perintah ni dia tak kira. Kadang-kadang anak dia langgar perintah bapa, bangsa umat dia langgar perintah ketua dia, antara umat dengan nabinya. Ini semuanya boleh berlaku apabila manusia ini nafsunya mengatasi pertimbangan akal. Akal hendaklah memimpin manusia. Tetapi jika nafsu yang memimpin mereka, maka akan berlakulah huru-hara dan pencerobohan, keganasan. Ayat ini mempunyai kisah yang agak panjang sikit, kisah Bani Israel, kisah Nabi Adam ini. Kisahnya begini, kita sebutkan tadi, ini kisah satu peristiwa pertama pembunuhan berlaku di muka bumi ini, iaitu kisah Qabil dan Habil. Adam AS merupakan manusia pertama di muka bumi ini, dan dikurniakan kepadanya isterinya bernama Hawa. Hawa selepas daripada beberapa lama perkahwinan dengan Nabi Allah Adam AS, dikurniakan beberapa orang anak. Setengah riwayat menyatakan 39 orang anak hasil perkongsian dengan Adam. Anak-anak yang diperolehinya semuanya itu kembar. Kembarnya itu seorang lelaki, seorang perempuan, seorang lelaki, seorang perempuan. Hanya satu kali saja dia melahirkan Syis. Syis yang juga Nabi. Ini tak kembar, seorang diri. Anak sulungnya bernama Qabil. Qabil anak sulung. Qabil ini dilahirkan bersama dengan kembarnya bernama Iqlimah.
iklima. Kemudian selepas daripada beberapa lama, lahir pula anak yang kedua, juga kembar, namanya Habil. Dan adik-beradik kembar perempuan bersama dengannya namanya Labudah. Setelah anak-anak Hawa membesar, sampailah ketikanya untuk berfikir tentang bagaimana untuk penjodohan mereka. Adam kata syariatnya pada ketika ini, syariat pada ketika itu ialah adik kembarnya itu merupakan adik-beradik yang tak boleh kahwin dengan dia. Dia kena kahwin dengan kembar yang kemudian daripadanya. Jadi menurut hukum pada ketika itu, Qabil merupakan anak sulung, adik-beradiknya Iklimah, dia tak boleh kahwin dengan Iklimah. Dia kena kahwin dengan kembar yang berikutnya, perempuan kembar yang berikutnya, iaitulah yang lahir bersama dengan Habil. Labudah yang lahir bersama dengan Habil ini tak boleh kahwin dengannya, dia kena kahwin dengan abangnya yang sulung. Jadi perjodohannya, kata Hawa, kamu wahai Qabil, kamu kahwin dengan Labudah, adikmu yang lahir bersama Qabil, yang bersama Habil itu. Kemudiannya pula Habil, kamu kena kahwin dengan kakak kamu yang lahir bersama dengan Qabil, namanya Iklimah. Qabil datang membantah, tak betul ayah, tak betul. Pasal apa? Qabil kata, saya terpaksa kahwin dengan Labudah yang tak cantik. Tetapi Habil kahwin dengan Iklimah, adik saya yang cantik. Saya mau kahwin dengan Iklimah yang cantik itu, katanya. Habil kata, saya tak apa belaka. Comel pun tak apa. Comel pun tak apa. Maknanya Habil orang yang baik. Keputusannya Nabi Adam AS katanya begini. Keputusannya, kamu berdua adalah berkurban. Berkurban dan akan dilihat pada kurban kamu. Jika kurban siapa yang diterima Allah, maka dia kahwin dengan Iklimah yang cantik itu. Kurban pada ketika itu, syariat pada ketika itu ialah meletakkan barang-barang yang nak dikurban itu di gunung. Kami dia lihat, jika kurban itu disambar api putih, maka maknanya dia diterima oleh Allah Ta'ala. Dan jika kurbannya itu tidak dimakan api, dia dimakan binatang-binatang ke, ataupun dimakan burung ke, maka kurbannya itu tidak diterima. Lalu dua orang anaknya ini berkorbanlah. Korban. Qabil kerjanya peladang. Lalu dia membawa gandum untuk dikorbankan. Gandum untuk diletakkan di gunung. Tapi gandum ini gandum yang dipilihnya mana-mana yang kurang baik, yang tidak bermutu dipilih, yang bermutu disimpan untuk dimakan. Yang tidak bermutu diambilnya dan diletak di gunung. Itu Qabil. Habil sebagai penternak dia bukan peladang. Penternak, dia pilih kambing kibasnya yang gemuk-gemuk, dia letak di gunung seperti mana yang disebutkan itu untuk dikorbankan. Setelah dikorbankan, datang api menyambar binatang kurban kepunyaan Habil. Tetapi gandum yang buruk-buruk, yang tidak bermutu, kurban Qabil itu tidak disambar api, sebaliknya dimakan binatang-binatang dan burung-burung. Lalu diberitahu kepada bapaknya Adam, kalau begitu kata Adam, kurban Habil diterima Allah, tapi kurban Qabil tidak diterima Allah. Keputusannya Habil layak dijodohkan dengan Iklimah. Lalu Qabil tak boleh terima kenyataan itu, dan dia merasakan ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh bapaknya, bukan hukum Allah. Lalu Qabil datang pergi berjumpa dengan Habil, kata Qabil, la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Kau bunuh. Habil bertanya, mengapa kau nak bunuh? Kerana kurban kamu diterima Allah, tetapi kurban aku tidak diterima. Kata Habil, apa boleh dibuat? Kurban ini diterima daripada orang yang bertakwa saja. Kamu tidak bertakwa kepada Allah, kamu tidak ikhlas pada kurban kamu, lalu tidak diterima. Kamu bawa gandum yang buruk-buruk untuk dikurbankan, bagaimana untuk diterima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baliklah dengan keadaan yang penuh marah. Qabil penuh marah kepada Habil kerana keputusan itu
jodoh, dia akan dijodohkan dengan adik kembarnya yang cantik itu. Berlakulah pula kemudian satu peristiwa dendam sedang membara dalam hati Qabil. Pada suatu hari Qabil turun dan mencari Habil. Didapatinya Habil sedang tidur di bawah sebatang pokok. Lalu dibunuhnya Habil, adiknya yang menjadi kembar kepada Labuda. Setelah dibunuh, selepas itu apa yang nak dilakukannya? Dia melihat mayat Habil terbaring yang dibunuh itu. Tetapi dia tidak mempunyai cara bagaimana untuk hapuskan. Mayat ini tidak boleh dibiarkan begitu, dia busuk, dia mengganggu. Kalau begitu apa yang nak dilakukan? Dia tidak ada mempunyai cara. Barangkali dia tak pandai lagi nak cari bom. Patut bom lah. Tak pandai, tak tahu. Jadi dalam keadaan Qabil berduka cita di atas kejadian yang dilakukannya itu, tiba-tiba berlaku satu peristiwa. Dia melihat gagak berkelahi, tiba-tibanya mati seekor. Mati. Sesudah mati, gagak yang membunuh itu mengais, mencakar bumi. Kemudiannya setelah dicakar-cakar, diambilnya mayat gagak yang terbunuh itu, disimpannya dalam bumi. Kemudian dia tinggal. Oh, kata Qabil, macam tu dibuatnya. Lalu dia belajar dengan gagak ini. Belajar dengan gagak, ya, gagak menjadi guru kepada manusia. Sejarahnya guru manusia yang pertama ialah gagak. Jangan main-main. Gagak. Setelah itu Qabil kata, oh kalau macam tu, dia pun pandailah buatnya. Dia gali-gali bumi. Kemudian setelah gali itu, dia tanamnya lah. Tanamnya mayat saudaranya ini, Qabil. Al-Quran menyatakan dalam ayat ini, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Dia mengizinkan dirinya yang jahat itu untuk membunuh saudaranya, maka dia rugi. Artinya dia sesal. Tetapi penyesalan itu bukan atas pembunuhan dia, bukan kerana dia bertaubat, tapi menyesal kerana dia tidak mempunyai cara. Dia tidak berfikir lebih awal kalau dia bunuh macam mana nak dia lakukan kemudiannya. Dia menyesal di sini. Dia menyesal. Maknanya dia tidak menyesal atas pembunuhan, tapi dia menyesal atas ilmu yang cetek itu tidak dapat menyelesaikan sepenuhnya apabila dibunuh. Dia menghadapi masalah kemudiannya. Ayat menyatakan perkara itu. Fa asbaha minan nadimin. Kemudian kita akan ikuti. Inilah dia sejarah pembunuhan yang pertama di atas muka bumi ini. Dan Nabi kita SAW menyatakan, mana-mana pembunuhan yang berlaku di muka bumi ini dengan cara yang tak sebenar, ada bahagiannya kepada pembunuh yang pertama, kerana dia yang mula mengajar bunuh orang. Kerana dia mengajar, iaitu Qabil yang mengajar pembunuhan itu. Nabi Adam AS apabila melihat kejadian yang berlaku kepada anak-anaknya ini, dan dia sebagai tukang jahit dan tukang bercocok tanam, ini kerja-kerja Adam. Lalu dia berdoa kepada Allah dan dia sembahyang ke atas anaknya yang telah dibunuh ini. Dan Adam sangat-sangat kesal di atas tindakan Qabil yang begitu ganas terhadap adiknya. Dan Nabi Adam AS mengambil tanggungjawab bahawa inilah katanya ujian yang hidup di dunia ini. Bagaimanapun katanya tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah SWT sahaja. Amat kesal di atas kejadian yang berlaku kepada anak-anak. Ia dididiknya sendiri, tetapi didikan ini sebenarnya ini usaha selepas daripada takdir Allah SWT yang menentukan semuanya itu. Menerusi ayat 27 yang kita akan baca ini, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi iz qarraba qurbana. Hai Muhammad, bacalah kamu kepada mereka, yakni kepada manusia seluruhnya, baca kisah benar mengenai dua orang anak Adam, iaitulah namanya Qabil dan Habil. Qabil dahulu, kita sebutnya Qabil dulu, dia anak sulung, Habil ni anak yang kedua. Baca sejarah ini, mana-mana pembunuhan yang berlaku ada hubungannya dengan sejarah yang pertama ini. Begitu juga dengan keganasan. Inilah keganasan yang pertamanya berlaku pada Qabil dan Habil. Kita lihat mengapa pembunuhan ini berlaku. Pembunuhan berlaku kerana dendam, kerana sakit hati, kerana hasad.
Ahli-ahli psikologi menyatakan apapun yang berlaku dalam dunia ini disebabkan wanita. Ini psikologi Freud. Dia katanya wanita kerana perempuan segala-galanya. Kejayaan keruntuhan manusia ini pun disebabkan perempuan. Katanya barangkali kisah ini boleh dijadikan sebagai suatu ulasan, suatu hujah bagi mereka untuk menyatakan semua kejadian yang berlaku dalam dunia ini, sama ada kemajuan ke kemunduran ke, adalah disebabkan perempuan, katanya. Jadi kisah Qabil dan Habil ini pun ada kebenaran, ada memberi sedikit kebenaran kepada apa yang dikatakan itu. Tetapi dari sudut Islamnya, Islam ingin mengulas bahawa manusia yang berajakan nafsu selalunya tidak akan selamat. Akal hanya yang boleh memimpin manusia kepada jalan hidayat dan jalan selamat. Dan kita akan baca besok sebenarnya mengenai kisah ini selanjutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.